Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi pengacara majlis, Yang Berusaha Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Daerah Sultan Idris, dan saya kasihi Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan sidang hadirin muslim muslimat yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah saya dapat bersama dengan tuan-tuan yang belum lagi niat i'tikaf. Marilah sama-sama kita memperbaharui niat kita, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, semoga dapat keberkatan kita pada malam ini. Kita duduk bersama, insya-Allah. Saya nak ambil masa kepada tuan-tuan sampai pukul 1. Boleh? Boleh tuan-tuan tunggu, saya nak balik. Lebih kurang dalam 9 lebih, itulah insya-Allah. Panjang-panjang pun tuan-tuan esok kita kejar kan. Jadi saya ambil kesempatan yang ada. Tajuk kita adalah muafakat membawa berkat. Kita tengok dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Hujurat. Allah kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia. An-nas ni kalau kata dasarnya ialah nasia. Nasia tu maksud dia lupa ataupun wahai pelupa. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fazakir in nafa'ati zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan tu memberi manfaat orang yang beriman. Orang yang mengaku beriman ni tuan-tuan, dia kena ada orang yang bagi peringatan. Macam saya, kena ada. Kalau tidak, kita nasia, lupa. Peringatan yang bagaimana? Yang nasihat kita untuk bawa jalan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya ada tazkirah, peringatan, majlis ilmu dan sebagainya. Sebab tu Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan bagi dia syurga. Alhamdulillah kita boleh buat program di majlis daerah ni. Siapa yang mengusahakan, yang telefon saya, yang tunggu, yang buat poster, apa-apa sajalah, yang jamu makan, malam ni ada makan tak? Tak ada. Allah teruk betul lah. Yang buat makan untuk saya, jadilah saya sudah. Semua tu jalan kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Memudahkan tuan-tuan. Sebab tu alhamdulillah kita kena ada program peringatan. Nabi pun fazakir kan, bagi peringatan. Kemudian disambung ayat tu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Cuba tengok ayat ni. Dia kata sesungguhnya kami khalaqnakum. Ada orang kata menjadikan. Tak, kalau ikut tafsir yang betul ialah menciptakan. Sesungguhnya kami menciptakan min dzakarin wa unsa. Allah ciptakan lelaki dan perempuan. Nampak? Kenapa dikatakan min dzakarin wa unsa? Allah ciptakan lelaki dulu, iaitu Nabi Adam alaihi salam, betul tak? Quran ni kalau tuan-tuan tengok, dia tak akan lari punya. Setiap ayat tu kalau tengok, dia mesti ada fungsi sebelumnya. Min dzakarin wa unsa, maksud dia diciptakan lelaki dan perempuan. Orang tanya saya, ustaz, macam mana dengan khunsa? Khunsa dibincang dalam fiqh, itu lain. Sekarang ni termasyhur dengan LGBTQ. Ni ada Q pula. Mungkin orang-orang baru dia tak tahulah kan. L tu lesbian, G tu gay, B tu bisexual, kemudian T tu transsexual. Transsexual tu bagi pada dua pula, transgender. Ada dua, tu kena tahu tu tuan-tuan. Dan satu lagi Q. Q ni panjanglah nak urai ni kan. Menunjukkan bahawa Allah jadikan kita ni min dzakarin wa unsa, diciptakan manusia ni dua, lelaki dan perempuan. Tengok ayat seterusnya. Wa ja'alnakum. Tengok. Tadi kenapa dia tak gunakan khalaqnakum? Kenapa dia gunakan wa ja'alnakum? Kalau kita akan beri tafsir yang sama.
Tadi diciptakan manusia laki perempuan. Yang ni waja'alnakum, dijadikan daripada kamu. Yang laki perempuan itu apa? Syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diciptakan daripada laki perempuan ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita keturunan Melayu, Cina, India, Kadazan, Murut, macam-macam lah kan. Ada gawai, hari gawai tu kan. Ada Eropah, ada orang putih, macam-macam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Melayu terbahagi lebih kurang dalam 7. Melayu ni 7, ada 7 keturunan. Kalau tuan-tuan nak tahu Melayu betul-betul Melayu, tengok pada apa? Tengok pada hidung. Hidung ni, kalau hidung tu boleh letak cermin mata, bukan Melayu, dia campur. Tapi kalau letak tu jatuh, Melayu lah tu. Dia macam hidung pelepah tamar tu kan, pelepah pokok kelapa tu. Tu Melayu lah. Kalau dia ada sikit batang tu, maksud dia ada campur lah. Sama ada dengan Malbari ke, Melayu Thailand ke, Melayu Bugis ke, Melayu Jawa ke. Melayu betul-betul memang hidung dia bulat macam jambu. Tu kita boleh kenal lah. Melayu saja ada 7. Contoh bayang tengok, kita ni berbilang bangsa, berbilang agama, kita juga berbilang perkataan. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk kenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang paling mulia di kalangan kita laki perempuan, suku-suku bangsa-bangsa ni, ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Nampak? Jadi tak ada beza lah kan, kulit hitam ke, putih ke, kelabu ke, merah ke, bangsa Melayu ke, India ke, Cina ke, Kadazan ke, Eropah ke, yang penting dia bertakwa. Takwa tu apa? Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, takwa itu siapa yang ikut perintah Allah, jauh apa yang Allah larang, itulah takwa. Menunjukkan tuan-tuan, kita ni berbeza keturunan, bangsa, bahasa dan sebagainya. Kenapa suka kita bergaduh? Kerana kita tidak lita'arafu, tak kenal. Tu yang kita bergaduh kan. Sebab tu Nabi apabila berhijrah sampai saja di Madinah, Nabi nasihat kepada penduduk Madinah di antara Ansar dan Muhajirin dan Yahudi. Apa Nabi kata? Hadis itu diriwayatkan Imam sahabat Nabi nama Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, hebatnya dia sampai di Madinah, Nabi sampai, umurnya masih muda. Mak dia bawa Anas ni, ya Rasulullah, aku tak ada harta, tak ada rumah, aku ada anak, aku ambil jadi maula, pembantu lah. Nabi tuan-tuan pegang dada Anas, Nabi baca doa ni. Siapa yang ada anak, baca doa ni, yang besar-besar ni, yang belum baligh. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ni kena baca doa ni. Ini Nabi baca pada Anas yang meriwayatkan akan hadis ini. Apa dia? Allahumma rzuqhu, berikan kepada dia rezeki, harta, malan, harta, wa waladan, dan anak, harta dan anak, wa barik lahu, berkat. Alhamdulillah tuan-tuan, Anas bin Malik, Allah panjang umurnya, dikatakan sampai 250 tahun umurnya. Panjang. Allah berkatkan dia, umur panjang, rezeki bertimpah, anak ramai. Dia kan umur 200 tahun, dia kahwin, isteri dia mati. Dia kahwin lain, mati isteri dia. Dia kahwin lain, sampai banyak isteri dia mati habis, dia tak mati lagi. Kemudian anak dia mati, dia tak mati lagi. Lepas anak dia mati, cucu dia mati dah, dia tak mati lagi. Lepas cucu dia, cicit dia mati dah, dia tak mati lagi. Allah panjang umur. Lepas cicit mati, cicak, mengkarung, pokok semua mati habis. Dia tak mati lagi tuan-tuan. Kerana apa? Doa ni. Sebab tu kalau beli siapa yang ada anak, doa ini, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Alhamdulillah, panjang umurnya. Apa kata Anas meriwayatkan ketika Nabi sampai? Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, abshus salam. Tengok, inilah mufakat yang cukup hebat tuan-tuan. Dia kata apa? Abshus salam, sebarkan salam. Ni Nabi sampai di Madinah ni, dia nak memperdamaikan di antara Muhajirin dan Ansar, puak-puak Yahudi yang ada di situ. Dia kata apa? Abshus salam, sebarkan salam. Kita bagi salam hanya pada orang yang kita kenal, itu masalah. Orang yang kita tak kenal, tak bagi salam. Ni Nabi suruh ni untuk kita santum hati kita ni, supaya kita tak bergaduh. Abshus salam,
Sampaikan salam. Assalamualaikum, kita doa. Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu. Warahmatullah, minta rahmat. Wabarakatuh, minta berkat. Hebat tak? Kita bagi salam, kita doa orang tiga. Minta sejahtera, minta rahmat, minta berkat. Tiba-tiba tuan-tuan ada di kalangan kita jumpa salam pun tak bagi. Yang paling teruk tu, how are you? Tu lagi geram tuan-tuan. Bagilah salam. Assalamualaikum, jawab bagi lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang tuan-tuan kita tak tahulah manusia ni, Melayu ni, dia tak nak bagi salam. Ni Nabi ni absyus salam, sebarkan salam. Dan salam ni tuan-tuan, dia ada wajib, dia ada haram, dia ada makruh, dia ada sunat, dia ada mubah, dia ada harus. Tuan-tuan ingat, salam wajib yang mana? Salam yang saya bagi tadi, tuan-tuan wajib jawab. Tuan-tuan jawab tak? Tak jawab berdosa. Bila Tok Guru bagi, tuan-tuan wajib jawab. Saya bagi salam sekali lagi, dapat tak jawab dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib tuan-tuan jawab. Wajib. Haram jawab. Haram jawab yang mana? Dalam jamban. Saya masuk dalam jamban, ada orang bagi salam kat saya, apa tak? Pernah saya pergi satu masjid dekat Negeri Sembilan. Yang tak tahan tuan-tuan, masjid tu tandas dia selak pun tak ada. Selak tu, yang kunci tu. Jadi saya, Allah, nak terberak dah, selak tak ada, macam mana nak buat ni? Saya tengok ada baldi, ada air kan. Saya pun masukkan air dalam tu, saya tolak lah, bagi letak apa dekat depan tu supaya orang tak boleh tolak. Kita pun konsentrate lah. Rupanya orang tolak juga tuan-tuan. Dia tolak, dia pun nak terberak juga kan. Tolak, terbuka. Terus, Ustaz, Assalamualaikum. Boleh jawab tak? Haram jawab. Dia terkejut tuan-tuan. Lepas tu dia tanya Allah, bagi salam, Ustaz buat apa tu? Dia tanya aku buat apa. Tapi ada orang excited, bagi salam dalam tanda haram jawab. Bukan maksud dia salam semua boleh jawab. Ada haram jawab ketika dalam tanda. Makruh jawab ketika dalam majlis ilmu. Kan saya duk mengajar ni, ada orang masuk dia bagi salam. Makruh dalam majlis ilmu. Tak boleh tuan-tuan jangan duk tunjuk pandai pula. Kita duk mengajar kan, dia tolak, Assalamualaikum. Makruh dalam majlis ilmu. Sebab tu kena mengaji. Satu lagi ialah ketika makan. Ustaz tengah makan kan, bismillah makan. Dia, Assalamualaikum Ustaz. Makruh jawab, Ustaz pun nak jawab. Mati Ustaz tu. Jangan bang. Dalam majlis makan tak boleh bagi salam. Makruh. Tu. Satu lagi, sunat jawab. Sunat jawab, contoh saya nak datang ke Teluk Intan. Okey, tiba-tiba ada orang bagi tahu, Ustaz nak bagi mana ceramah malam ni? Teluk Intan. Saya ada kawan. Tolong sampaikan salam saya pada kawan. Nampak? Tolong sampaikan salam. Saya pun sampailah. Sepatutnya tolong sampaikan salam saya pada kawan saya tu, nama sekian, dengan ucapan Assalamualaikum. Macam tu. Maka saya pun sampai sini, ada seorang nama Isma, ada kawan dah sampaikan salam, dia bagi salam Assalamualaikum. Sunat dia jawab. Sunat dia jawab. Tuan-tuan, syarat dia sebutlah Assalamualaikum, ataupun dia kata okey, sampaikan salam saya, salam tak bagi. Kita pun nak kirim, saya menerima kirim salam, dia pun jawab terima salam. Sebab salam tak ada. Tu cara tu kena mengaji. Satu lagi apa? Makruh, haram, harus. Satu lagi apa? Harus kan? Harus dalam telefon. Telefon jawab kan? Tuan-tuan, ada orang hantar mesej kan? Dia tak tulis semua, dia tulis Selamkom. Tuan-tuan harus jawab Kom Selam. Kan ringkas kan? Banyak macam tu, ringkas. Kau Kom Lam, kadang-kadang tak tahulah. Sebaiknya tuan-tuan, paling ringkas salam sudah. S-A-L-A-M. Dalam bahasa Arab, maksud dia Melayu, sejahtera. S-A-L-A-M ialah salam. Itu pun cukup dah, maksud dia sejahtera. Harus jawab. Tak jawab berapa nama, tak jawab pun tak apa, harus jawab. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada salam yang tak perlu dijawab. Ada salam tak perlu jawab. Salam masa mana? Masa imam bagi salam.
Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum jangan jawab tak? Waalaikumsalam Pak Imam. Tak perlu jawab ketika imam bagi salam. Satu lagi salam yang kalau kita bagi, kita tak nak orang jawab. Tahu tak? Masa mana? Masa lalu kat kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dia orang jawab, tuan-tuan masuk kubur terus. Mati terus tuan-tuan. Yang tu kita tak nak dia orang jawab tuan-tuan. Sebab tu salam ni penting. Absus salam, sebarkan salam. Tuan-tuan nak ikatan kita ni hebat, sebarkan salam. Kerana apa? Dia tak akan membeza, tidak akan membezakan di antara kulit putih ke, kelabu asap ke, orang tu segak ke tak segak, bangsa apa. Bila bagi salam, kita akan doa dia 3. Minta sejahtera, minta rahmat, minta berkat. Dan dia akan doa kita lagi. Itu pentingnya tuan-tuan. Kalau boleh, tuan-tuan nak kita ni pakat elok-elok, sebarkan salam. Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am. Jamu makan. Jamu makan kan? Kita buat kenduri. Kita panggil saudara kita kan, panggil semua. Panggil semua pakat makan. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, orang Melayu kita ni selalu buat kenduri. Dia ambil pada hadis ni. Kan kita buat tahlil, orang kata bid'ah. Tak tahulah orang muda sekarang ni pelik lah. Dia tak faham sejarahnya. Yang ni bid'ah, yang ni bid'ah, kan? Dia tak faham sejarah macam mana tahlil berlaku. Sebab apa? Ada hadis memang kata wa at'imut ta'am, jamu makan. Kita jamu makan dapat pahala bang. Orang baca bismillah dapat pahala. Tapi ada yang kadang kata ni apa ni. Tapi bagi saya kalau nak buat majlis nuri makan tu, kami macam mana? Kami di kampung 3 hari, semua orang kampung akan buat kenduri kepada orang yang meninggal tu. Buat itu. Kami akan buat. Lepas 3 hari, dia orang pun dah selesa, dah tenang. Okey, nak buat kenduri, buatlah. Tak nak, kami tetap buat tahlil. Kerana apa? Wa at'imut ta'am, jamu makan. Kita bagi orang makan, tuan-tuan. Tu dapat pahala cukup besar. Kan? Kemudian apa? Sebab tu satu lagi saya sebut, kita ni kadang-kadang kita bawa perbezaan, tu yang kita bergaduh. Kita dah warna kulit berbeza, bahasa pun berbeza, berbeza. Tapi kenapa kita boleh duduk sekali, kita boleh ra'i? Kerana kita Melayu dan Islam. Kalau tuan-tuan tengok, bahasa berbeza. Orang Kelantan, sini ada orang Kelantan tak? Orang Teluk Intan kan? Ada orang Kelantan. Saya cakap dia orang, saya tak faham. Tapi masa saya mengaji dulu tuan-tuan, saya minat dengan gadis Pahang. Tapi dia orang tak nak kahwin dengan saya. Sebab dia ada klik dia. Dia nak mesti Kelantan juga. Dia tak mau orang Perak lagi tak nak. Dia nak mesti orang Kelantan juga. Sehingga kan saya hafal satu lagu dia. Saya pun tak faham. Mungkin yang sama zaman dengan saya pernah dengar lagu tu. Tahu tak lagu apa? Anak bujang tak jenis, mak pok kata jenis, lemu jatuh tengah jalan, mulut kumat kumit, jatuh jelek dia jelek, pakat duk ngelak kukik teresin terenyeh. Pernah dengar tak? Ni zaman saya umur 54 tuan-tuan, bukan muda. Lagu tu cukup famous, tapi saya tak faham. Tapi kami orang Kelantan, orang Pulau Pinang, orang Utara, kami boleh duduk sekali. Kami tolak perbezaan tu, walaupun cakap tak sama. Mu nak gimana kan? Tapi kami boleh duduk sekali. Kerana apa? Kerana kita menolak perbezaan. Kita sekarang ni banyak mencari perbezaan, itu yang kita bergaduh. Tak ada muafakat. Tuan-tuan bayanglah orang orang Kedah kahwin dengan orang Kelantan. Bergaduh tuan-tuan kerana bahasa. Bini dia orang Utara, suami dia orang Kelantan. Masuk bilik air, jumpa ular panjang tu aja. Orang Utara kata apa? Ular. Dia panggil abang, ular. Besar tu lah. Laki dia orang Kelantan, dia pergi tengok ular besar ni lah. Katok. Dia kata katok. Isteri dia kata bukan katok, ular. Dia kata katok lah, katok. Bergaduh tuan-tuan. Rupanya katak tu bagi Kelantan ialah pukul. Kita katak kan. Tengok, perbezaan bahasa menyebabkan bercerai. Kerana apa? Mencari perbezaan. Kenapa kita tak duduk bersama muafakat elok-elok? Kan? Tengok tak dengar. Hello.
Yang ni cak ayam. Tutup. Tutup. Hello. Dengar kata belakang tak dengar. Okey. Hoi! Terkejut makcik tu. Baru ni saya ceramah dekat Jitera. Saya jelkah macam tu lah. Pakcik tu balik-balik mati. Lepas tu kan saya pergi rumah kawan saya. Rupanya janda tu adik buang ekor boleh tak? Sebab yang ni untuk imam. Ekor buang. Tak boleh? Adik buang ekor. Rupanya janda tu sebelah rumah kawan saya. Saya pergilah sampai tu. Dia kata, Ustaz tahu tak? Ustaz ceramah dekat Jitera baru ni. Ustaz jerekah. Mati pakcik tu. Ustaz nak tengok tak janda tu? Dia kata panggil dia datang. Ustaz lah ceramah jerekah. Suami saya mati balik ceramah. Tu Ustaz ganti. Dia suruh saya ganti. Aku tak mau. Nak ganti apa? Gigi pun tak tahu. Betul lawak tu. Buang ekor sikit. Dia kuat sangat. Sebab yang ni untuk imam kan. Jauh sikit. Okey. Hello. Boleh? Boleh kat mana tadi dah? Kita mencari perbezaan. Itu bahasa. Kelantan pergi Terengganu apa? Makan ikan tambang dalam pinggang. Semua ji. Tapi tuan-tuan boleh raih tak orang Terengganu? Kerana apa? Kerana kita Melayu dan Islam. Itu hebatnya kita. Kangganu ke apa ke, menantu kita kahwin orang Terengganu. Kahwin orang Rusila. Kalau A dia tak sebut A. Kalau Terengganu Rusila. Dia tak kata Rusila. Tengok beza. Berbeza, tapi kita boleh raih. Kerana apa? Kita menolak perbezaan. Pergi Johor bagus. Cakap lemah lembut. Lama tak jumpa. Kita nak ke mana? Sebab tu saya pergi ceramah di Johor, dia orang tak faham. Saya ceramah 5 minit yang kontrol. Lepas tu keluar bahasa utara. Saya pernah ceramah, ada seorang pakcik tu, dia kata ustaz ceramah sejam setengah. Kami tak faham. Saya kata, tak faham ke? Kenapa saya buat gelak? Dah ustaz gelak, kami gelak. Lepas tu saya kata, saudara orang mana? Dia kata, saya orang Johor. Oh, sebab tu lah cakap lama tak jumpa kan. Lepas tu dia kata, ustaz, tak apalah, tak faham pun tak apalah, jom pergi makan rumah saya. Saya tahu rumah saudara kat mana, kita pun kontrol kan. Dia kata rumah saya dekat aja, jom, sebab saya ada program lepas ni. Tak apa ustaz, jom naik kereta dia bawa setengah jam tak sampai lagi. Saya pun tanyalah, saudara, rumah saudara ni dekat mana, tak sampai ni. Dia kata, kalau ustaz nak tahu, rumah saya ni dekat taman sana. Dekat taman tu ada jalan tar. Atas jalan tar tu ada gon. Tuan-tuan tahu tak gon? Orang Teluk Intan tahu tak? Gon tu maksud dia bumper. Orang utara saja yang sebut gon. Tiba-tiba dia orang Johor sebut gon. Saya pun nak tanya betul-betul ni, hang ni orang mana? Johor. Pasal apa sebut gon? Terus dia kata, saya orang Kok Diang. Belagak lama tak jumpa. Rupanya Kok Diang main tu kan. Orang Johor cakap lemah lembut. Sebab tu orang utara ceramah dia orang kata kasar. Bukan kasar, itu standard bahasa orang utara kan. Kalau tuan-tuan nak tahu bahasa orang utara ni, orang utara lah di antara orang yang banyak ingat mati. Betul tak? Tak percaya tuan-tuan kahwin dengan orang utara, pak mentua bangun-bangun ingat mati. Letih nak mampus, nampak ingat mati. Lepas tu dia kata apa? Lapak nak mampus, tengok lapak pun ingat mati. Lepas tu makan-makan, sedap nak mampus, sedap pun ingat mati tu. Lepas tu dia mengantuk nak mampus, nampak? Mengantuk pun ingat mati. Lepas tu dia tidur, mampus terus tuan-tuan. Tengok kan? Bahasa kita berbeza, tapi kita boleh raih tuan-tuan. Boleh raih. Datang sikit, bawah sikit. Orang Melaka ada tak di sini? Kalau jumpa geng dia maki Allah habau kurang ajar. Tapi tuan-tuan, dia boleh raih duduk Teluk Intan. Kerana apa? Kerana kita Islam, Melayu dan Islam. Saya pernah tuan-tuan nak pergi ceramah di Melaka. Ni minggu depan ni di Melaka. Air keruh. Pernah ceramah, nak sampai tu jalan jam.
Pakcik tu telefon, Ustaz duduk kat mana Ustaz? Saya kata jalan jam. Pakcik tu kata, oh jalan tak lancau. Kata, pakcik ni maki aku kan ni? Rupanya jalan tak lancar tu bagi orang Melaka lancau. Kita kalau lancau tak kena. Tapi kalau kita tak faham macam mana? Tak li ta'arufu, bergaduh. Apa maki? Tapi tuan-tuan, kita menolak perbezaan. Kita boleh duduk sekali. Sebab tu ada orang tuan-tuan kadang-kadang jadi imam, dia nak tunjuk dia hebat. Dia bawa perbezaan yang tak biasa orang buat. Tu yang bergaduh. Jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, itu biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu biasa. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, itu biasa. Tiba-tiba Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Pelik tak? Betul tak betul? Betul, itu khiraat. Tapi kalau kita baca orang tak tahu, rosak. Benda tu betul. Maliki Yawmiddin, dia pendekkan ma. Kan? Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas sirata. Boleh tak? Boleh. Ihdinas sirata boleh. Ihdinas sirata pun boleh. Ihdinas sirata pun boleh. Tapi kena bagi tahu saya nak baca qiraat. Kalau tak bagi tahu, pecah kita habis. Kan? Alaihum boleh tak? Boleh. Alaihimu boleh tak? Boleh. Tapi kena bagi tahu. Tapi jangan bawa kalau orang tak tahu. Rosak masyarakat. Sedangkan itu qiraat boleh baca. Pernah imam ni baca alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallun, makmum amun. Rosak. Mana ada amun, amin juga. Dah tak tahu. Macam tu masyarakat kita. Kalau cari perbezaan, bergaduh kita. Bergaduh bang, kerana benda sikit lah. Dahlah kita bergaduh kerana apa? Mazhab. Kita bergaduh dengan apa? Orang masjid, orang tak masjid. Kita bergaduh dengan apa? Dengan orang taman, tak taman. Kita bergaduh dengan apa? Dengan macam-macam lah. Bahasa apa dah. Kita bergaduh dengan politik lagi. Tapi Alhamdulillah, tuan-tuan duduk rumah Allah, tuan-tuan pakat elok-elok, kita boleh duduk bersatu, nampak? Boleh ra'i. Kerana apa? Kerana kita Melayu dan Islam. Itu Melaka. Atas sikit, tengok perbezaan bahasa. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, kalau tuan-tuan tak faham lingkup, apa kena jang termenung aja, kita apa dia cakap kan? Benar, saya bawa seorang pakcik. Pakcik ni dia kecil aja pergi umrah dengan saya. Besar daripada adik ni ya. Isteri dia jangan tanya tuan-tuan. Daripada atas ke bawah 82 sama ya. Jalan macam penguin. Tak tung, tak tung. Saya kata, pakcik laju sangat, siapa nak jaga makcik? Nanti pakcik laju tinggal makcik. Lepas tu dia pun marah bini dia. Milah, kau pegang kenden ni, kenden haram yang bawah tu, kau pegang kenden ni kuat-kuat, jangan kau lepas. Kalau lepas susah den. Bini dia pegang, dia jalan laju bini tarik. Laju tarik, terlucut. Yang dia duduk jalan lagi, apa konoi soju apa bawah apa pun tak ada. Tengok bang, itu orang Negeri Sembilan. Tapi kenapa kita boleh duduk di Teluk Intan, kita boleh duduk dalam keadaan harmoni? Saya ulang balik, kerana kita Melayu dan Islam. Baca Fatihah, Kelantan ke Terengganu ke, tetap Tabarakalladzi biyadihil mulk, tetap sama. Tak ada beza. Kerana apa? Kita meraihkan orang yang lain, menolak perbezaan. Tuan-tuan datang Selangor, Alhamdulillah, macam-macam, ada Kelantan, ada Terengganu, ada macam-macam. Sebab tu dia orang boleh duduk harmoni. Sebab banyak. Ni turun Perak, Perak lagi dah dahsyat. Pergi Kuala Kangsar, komen raya dah berbunga. Aduh, aku pun pening, kadang tak faham. Atau apa, muh lah kita. Itu tak apalah, bahasa kat Kuala Kangsar, bota. Ni geng sama tuan-tuan lah. Kalau bota, bote.
Tapi kalau kota, jangan ubah. Hampa tak mampu boleh. Betul tak? Sebab tu orang Perak, dia tak ada raja, dia tak ada putera mahkota. Betul tak? Dia ada raja di Hilir, raja di Hulu kan. Lepas tu raja muda, mana ada putera mahkota? Cuba ada putera mahkota, pergi botak. Kita persilakan putera mahkota. Orang Perak semelih tu. Tengok berbeza. Tapi kenapa kita boleh raih? Saya tengok tuan-tuan orang Teluk Intan cakap pun saya tak faham. Ini apa cakap dia? Tapi kita boleh semayang sekali kerana kita menolak perbezaan. Tu nama dia muafakat. Muafakat inilah yang akan bawa berkat kepada masyarakat kita. Perbezaan dari segi bahasa. Cuba turun sikit tuan-tuan ke utara. Lagi dahsyat. Cuba tengok orang Bali. Orang Bali tuan-tuan, dia boleh cakap orang putih, boleh cakap Arab. Tak percaya tuan-tuan tengok. Orang Bali dia kata apa? Tak today. Tak today. Tak today tu maksud dia tak tahulah weh. Mak Saleh datang, what is the day for today? Tak today. Tengok, boleh cakap orang putih tu. Pernah orang Arab datang ke Baling, bawa kereta. Sampai-sampai di Baling pukul 5 pagi. Pakcik ni nak pergi motong getah, pakai lampu ni di depan ni, naik basikal. Arab ni ingat orang Malaysia ni baca Quran sedap, boleh cakap Arab. Rupanya orang Malaysia ni baca Qurannya tapi jangan tanya, Arab tak tahu. Kita nak berhenti azan kan? Terus Alhamdulillah. Jadi Arab ni bawa kereta sampai pukul 5 pagi, minyak habis. Bila minyak habis pukul 5 pagi, dia tengok pakcik tu kayuh basikal dengan pakai lampu nak pergi motong getah. Dia duduk tengah jalan, ya ambil. Pakcik tu, awak ni kan? Rupanya dia nak bagi tanya kat mana stesen minyak. Ya ambil. Pakcik ni, awak. Tengok orang utara cakap orang putih, what? Jadi awat. awat. Dia pun, ya ammi sayyarati, kereta aku benzin masih khalas, minyak habis. Dia ingat pakcik itu boleh cakap Arab sebab orang Malaysia baca Quran sedap. Pakcik itu kata hang kata apa, goyak gapo tak faham. Dia tak faham. Benzin masih. Hang kata apa? Aku tak faham. Dia pergi pegang kepala pakcik itu, dia tunjuk kat serombong tu. Ya ammi, hena sadaqallahul azim. Pakcik tu kata, minyak habis. Terus dia kata, ihdinas siratal mustaqim. Nak tahu apa masuk mata aku dah. Menunjukkan apa tuan-tuan? Bahasa yang berbeza, tapi kita boleh raih tuan-tuan. Sebab tu orang utara ni kalau tuan-tuan faham senang, dia bukan kasar. Ada orang kata ceramah saya kasar. Bukan kasar. Bahasa kami ni kira lembut ni, saya kontrol ni. Kalau tuan-tuan tak tahu kan, orang utara kadang bangun pagi ni kalau berucap lagu mana selalu apa nama ni, kalau dah jadi apa nama ni, kita nak buat apa nama, apa nama. Sebenarnya bukan dia tak tahu nama, yang tu menunjukkan kalimah taukid. Bersungguh-sungguh apa nama. Tu satu lagi, lagu mana ni pernah seorang cikgu ni, pengetua ni, dia perempuan, dia mesyuarat semua lagu mana ni kita nak buat ni, lagu mana dah jadi, lagu mana. Cikgu tu orang Johor angkat tangan, Puan Hajah, kita nak nyanyi lagu apa? Puan Hajah duk lagu mana. Beza sungguh kalau kita tak faham tentang. Tak ada li ta'arufu, bergaduh kita. Satu lagi orang utara apa? Tak tahu. Orang utara kan banyak tak tahu. Tak percaya tuan-tuan pergi klinik belah utara kan, tuan-tuan buat pergi balik. Nanti nurse akan tengok, ni duk pergi balik nak buat apa? Tak tahu. Ni duk tengok apa? Tak tahu. Ni nama apa? Tak tahu apa tuan-tuan. Semua tak tahu. Sebenarnya bukan tak tahu. Maksud dia apa? Aku nak tanya kamu ni, sungguh-sungguh ni. Lebih kurang macam tu lah. Yang kata tak tahu tu. Kalau kita li ta'arufu, kita memahami, kita tak akan bergaduh dalam Malaysia ni. Itu bahasa ya bang. Bayang tengok, kerana bahasa ya boleh bergaduh. Alah, menatang apa ni masuk mata ni? Allahu Akbar. Okey. Allah, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Sebab itulah kan,
Kita nak penyatuan macam mana? Nak muafakat macam mana? Tuan-tuan tengok kita ni kan. Kita kiblat yang satu. Kita Quran yang satu. Kita Nabi yang satu. Kita Allah yang satu. Kita agama yang satu, Islam. Lagi apa? Kita akidah yang satu. Kita apa? Nabi yang satu, Muhammad. Kita apa? Kita duduk di bumi Malaysia. Kita bangsa yang satu. Apa yang kita nak gaduh? Sebenarnya kita banyak penyatuan, tapi kita cari banyak perbezaan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya nak bawa tuan-tuan, apa penyatuan yang kita nak buat seperti yang saya sebut tadi kan. Abshus salam wa at'imut ta'am, jamu makan. Wasilul arham, Nabi kata, hubung silaturahim. Kita ni tuan-tuan, kita duk bergaduh kerana kita tak kenal tuan-tuan, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, isteri kita, anak kita, bini kita. Ni kita duduk jiran-jiran bergaduh. Nabi suruh jaga ni, wasilul arham, jaga hubungan silaturahim. Yang mana kena jaga? Kita jaga jiran kita lebih pada mak ayah dan mak saudara, ayah-ayah kita. Sebenarnya mak ayah saudara kita ni kita kena jaga lebih daripada jiran kita. Banyak orang dia buang tuan-tuan mak saudara dia, ayah saudara dia, bergaduh kerana apa? Kerana sebidang tanah. Mati, tanah tu tak akan jadi milik dia, akan difaraid tuan-tuan. Dia jaga jiran ni, kawan-kawan duduk dalam grup WhatsApp, katalah kutuk dah, dia tak akan left. Tapi duduk dalam grup adik-beradik, terluka sikit left. Sedangkan wasilul arham, Nabi suruh jaga hubungan silaturahim. Rahim tu maksud apa? Ukhrut min butuni ummahat, yang keluar daripada perut mak dia. Siapa yang kita kena jaga? Abang kita, adik kita, kakak kita. Yang tu kena jaga sungguh. Ni wasilul arham. Ni ada di kalangan kita dengan abang gaduh, dengan kawan Allah kutuklah apa pun tak kata apa. Heranlah kita tuan-tuan, sedih orang Melayu kita. Dan sepatutnya yang ni kita kena jaga. Isteri kita bergaduh kerana tak kenal, tak ada li ta'arufu. Pernah ada seorang isteri jumpa saya, umur 60 lebih. Dia kata apa? Ustaz, saya nak bercerai. Bercerai dengan suami. Saya dah kahwin dah berapa lama? 36 tahun. Nak bercerai. Saya kata, kenapa nak bercerai? Ustaz, dia kedekut. Kedekut macam mana? Cincin yang saya pakai ni, cincin yang dia bagi masa angkat nikah. Tak ada cincin dah Ustaz. Makan pun saya beli, baju saya beli. Dia baju dia, baju dia. Baju saya. Dia tak nak beli Ustaz, kedekut Ustaz. Tapi dengan kawan-kawan, jangan tanya. Belanja ni, ya Allah, macam air yang mengalir. Kami ni anak-anak, hari raya minta nak beli kasut pun susah. Kedekut Ustaz, nak minta cerai. Lagi. Satu lagi Ustaz, saya tak boleh tidur dengan dia. Tak boleh tidur macam mana? Berdengkok kuat sangat. Saya kata, dengkok macam mana? Masa kahwin Ustaz, lagu Raihan ya. Lagu Raihan, Iman Mutiara. Iman adalah mutiara. Boleh nina lagi. Sekarang jangan tanya Ustaz. Cinta sakti. Tak boleh lena Ustaz, saya nak minta cerai Ustaz. Saya kata, takkan tak ada yang baik. 36 tahun. Tak boleh dah Ustaz. Tak mau duduk dah. Tu dah habis bercerai esok, nak buat apa? Habis bercerai nak cari Ustaz. Bukan kahwin dengan saya, nak cari Ustaz juga. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak Ustaz tak berdengkur ke? Tuan-tuan ingat Ustaz ni ada yang tak kedekut ke? Kedekut pun ada. Dia makan, ada yang Ustaz-Ustaz ni kan, dia makan tak pernah belanja. Bukan saja dia sendiri tak nak bayar yang dia punya, dia sendiri pun tak nak bayar. Bila nak bayar dia lari. Ada jenis tu pun ada, lari. Dia nak orang ni bayar dia punya. Ni ada jenis tu pun ada. Ada yang jenis bangun pergi bayar dia seorang kan. Yang ni dia tak nak bayar, tu pun kedekut juga. Ni saya kata Ustaz pun tak berdengkur ke? Tak kot. Jangan tanya. Tuan-tuan tak ada Ustaz asli yang aku sebut ni. Hamba buat live ke? Tarik balik yang berhormat. Sekejap lagi depan. Ustaz asli jangan. Dia naik kereta tu, lena. Bunyi saya. Sampai saya kejut dia. Lin, ada apa? Hang berdengkok. Tahu dia kata apa? Aku tak dengar pun. Memanglah hang tak dengar. Hang berdengkok mana dengar.
Kami tak boleh ni, tak boleh leno ni, tak boleh leno. Ustaz, satu lagi tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan panggil Ustaz Samsul Debat. Dia tinggi perut dia. Dia naik leno. Leno bukan bunyi macam tu, tak ada bunyi apa. Dia bercakap haram faham pun tak. Tu Ustaz. Kalau suami berdengkok biasa aja. Dia kata lagi teruk Ustaz. Teruk macam mana suami kakak ni 36 tahun. Macam sombong kapal. Sombong macam mana? Dia lena Ustaz. Saya tak boleh lena Ustaz. Macam mana? Sampai saya termenung. Bila kapal ni nak berlabuh tak? Kau ada lah kau tu gelap belakang nampak. Dia lah tu. Kau layan aja. Kerana apa? Ingat kak, satu hari kakak akan jumpa macam mana ada seorang ibu jumpa saya. Ustaz, saya rindu suami saya. Saya terindu macam mana? Masa makan ke? Tak. Tu masa pergi shopping ke? Tak. Masa mana? Masa dia tidur Ustaz, dengkur tu dah tak ada Ustaz. Kak, dengkur tu dah tak ada Ustaz. Saya rindu dengkur tu. Bangun-bangun dah tak ada dah. Dia kata rindu Ustaz. Sebab tu kakak, kalau suami berdengkur, layan. Bila dia berdengkur, teruskan bang, teruskan. Bagi galakan. Buat macam P. Ramlee tak? Yang bunyi tambah. Kerana apa? Satu hari dengkur tu tak ada dah. Masa tu kau akan rindu kau. Jangan cari perbezaan. Tapi kalau li ta'arufu kita kenal, kita boleh hidup sampai 36 tahun sampai mati. Sampai mati ni saya tekan tadi ni. Tak ada li ta'arufu, tak kenal suami, tak kenal isteri, isteri tak kenal suami. Kahwin 36 tahun. Kan? Kadang-kadang isteri panggil suami, Allah sedih tuan-tuan. Baru ni saya jumpa dia panggil apa? B. Di Mekah. B. Saya kata, abang panggil apa? Kakak. B. Daripada Habi. Daripada Habi jadi B. Saya kata kenapa tak tambah ba? Payah sangat kan? Panggillah dengan nama yang elok kerana dia doa. Abang, yang tu paling elok ah. Tuan-tuan panggil apa? Paling elok sayang yang. Betul tak? Ini panggil apa? Saya pernah tuan-tuan dekat Pendang. Dia panggil isteri dah. Isteri jawab saya kata sempoi tau. Pernah saya pergi rumah tok guru tuan-tuan. Dia buat macam mana? Dia ketuk ya. Isteri dia datang. Bang, nak minum apa? Masya Allah. Ketuk ya. Tuan-tuan, rumah tuan-tuan terakhir ketuk. Sampai reban pintu tak keluar-keluar. Dia kata ketuk apa? Kan? Ni tok guru tu keluar. Bang, nak minum apa? Ya Allah, panggil abang. InsyaAllah. Saya pernah tuan-tuan ada seorang pakcik umur 68, 67 tuan. Di Mekah. Dia nak beli barang. Dia panggil isteri dia dekat sana. Darling, saya dengar berbulu. Kalau muda tak apa, 68. Darling. Saya tak pakcik umur berapa? 68. Panggil darling. Dia kata aku panggil darling, aku tak buat duit. Aku nak pinjam, dia kata. Rupanya duit tak bawa. Kalau panggil hui, panggil tak dapat lah tuan-tuan. Dia panggil darling. Tapi ada seorang pakcik, orang Kuala Nerang. Umur dekat 70 lebih lah, 78 tu lah. Kami sampai rumah dia dengan kawan. Dia tengok, Ustaz. Tua dah, bongkok lah. Naik Ustaz, naik. Dia panggil isteri dia. Yang macam hayya ala solah. Yang saya tengok-tengok, panggil yang 78. Isteri dia datang terus angkat air, kopi. Tua dah 76. Minum Ustaz. Saya kata ya Allah, panggil isteri dia yang. Lepas isteri dia pergi kan, saya tanya pakcik umur berapa? 78. Panggil yang tu. Tak ada kata apa. Aku panggil yang sebab aku dah lupa nama dia. Rupanya nama pun tak ingat lah tuan-tuan. Gelak-gelak.
daripada silap panggil yang ada kata. Sebab tu tuan-tuan, sebelum lupa panggil lah kan. Sebab dia doa. Panggil abang. Kakak panggil abang tak? Panggil kakak. Ada apa? Tuan-tuan, kenapa kita cari perbezaan? Orang lain panggil isteri dia yang, suami dipanggil abang, kita cari perbezaan, panggil macam-macam, bi lah kan? Yang kita tak pernah dengar tuan-tuan. Kalau teruk sangat panggil nama pun jadilah, tapi tak hormat tuan-tuan. Tak hormat kalau panggil Abdullah. Lah. Ui, saya kalau panggil lah, aku tampak terus lah kan? Lah. Tak boleh. Abang lah. Betul tak tuan-tuan? Kenapa isteri kita tak layan? Kerana dia tak kenal kita. Dia tak kenal kita. Hidup 36 tahun tak kenal. Allahu Akbar. Kalau kita kenal senang. Sebab tu saya nak bagi tahu lah. Kakak, cerita sikit lah, saya psikologi. Kakak kenal tak suami kakak? Kadang kita tak kenal isteri kita. Kita kata isteri kita kuat beleter. Sebenarnya bukan beleter. Isteri kita ni bukan cerewet, dia teliti. Betul tak? Saya nak tanya orang lelaki lah. Masa mana tuan-tuan bersama dengan isteri yang tuan-tuan paling benci sekali waktu tu? Masa mana? Shopping. Tuan-tuan suka tak shopping? Kalau tuan-tuan suka, geng sajat lah tu. Saya shopping lah, saya paling benci sekali. Anak saya 5 orang perempuan. Ni raya baru ni, saya duduk dalam kereta 5 jam. Ayah jom shopping, tak apa-apa. Dia pergi 5 jam, dia balik-balik, agak dia beli tak? Dia kata apa? Ayah tak jumpa, aku geram. Bang, sama aja. Isteri ustaz, mak ustaz, sama aja. Sebab tu kalau abang faham, kita boleh hidup sampai ke mati. Kita duk cari salah orang. Teruk betul dia. Ni isteri ustaz pun sama lah. Pernah tuan-tuan, ni nak beli baju. Bang, jom. Kita pun layan lah pakai baju kan. Pakai kepiah putih. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia nak beli baju itu. Aksesori wanita. Dia kata, bang, jom masuk. Dia suruh aku masuk sekali. Ni, kita pakai kepiah ni. Hai, ustaz ni takkan nak masuk. Alah, jomlah. Tak mau. Masuk. Dia masuk dalam tu aksesori wanita tuan-tuan, dengan baju dia, bukan baju tu, spender semua tu lah, yang bra apa semua. Sebab tu makcik-makcik jaga, kadang-kadang kita ni datang semayang bra pun tak pakai. Bahaya. Baru ni orang tanya saya, ustaz, saya nak tanya ustaz, kalau bergerak ni dalam semayang lebih berapa kali batal? Saya kata 3 kali. Tak sebut pergerakan yang besar. Itu kami batal ustaz. Saya tahu siapa? Bra tak pakai, bila rokok dia goyang ustaz. Kalau kakak tak pakai bra batal, ni lagi batal. Haram spender pun nak pakai. Masa rokok tak apa, bangun daripada 2 sujud, Allah, dia punya goyang. Lagi batal ustaz. Sebab tu ni dulu. Aksesori wanita. Spender wanita, bra, dia pergi panggil kita, bang. Dia panggil pertama, kepiah, takkan nak masuk. Kali kedua, jangan tunggu kali ketiga. Hampa nak cari penyakit, hampa tunggu, pakai tak bercakap dalam kereta sampai balik. Dia panggil kali kedua, kita pergi ya. Kalau kita faham, kita tuan-tuan senang hidup dalam keluarga. Saya tak masuk duduk tepi cermin, kedai duduk, kepiah pakai, mask tak pakai. Orang lalu semua tengok, ustaz toknya duduk depan kedai perempuan. Allah, malunya. Ni dia boleh duduk tengok, tiba-tiba dia pegang spender dah. Orang panggil apa? Kalau orang perempuan bukan spender, dia panggil apa? Apa nama tu? Itulah kan. Dia pegang, dia angkat. Bang, color ni okey tak color ni? Aku kata, hang tunjuk kat aku ni pakai kepiah ni. Hang pakailah, tak nampak pun, tak guna lah, tak apa. Kan? Tapi itulah isteri ustaz, sama aja. Tapi kalau kita faham, boleh hidup sekali. Kita boleh redha tuan-tuan, kerana kita cari persamaan antara kita. Sebab tu dijadikan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ni, hunna libasul lakum. Libas tu maksud apa? Pakaian. Orang perempuan tu pakaian kepada kita, kita pakaian pada dia. Pakaian tu macam mana? Menutupi aib.
Sebab tu abang hebat, ustaz hebat, semua orang hebat. Orang lelaki kerana apa? Orang perempuan tutup aib. Kalau dia cerita aib kita, rosak kita. Dia tahu semua ni tik lalat dekat mana, korak dekat mana. Abang tu sembang terus, korak penuh belakang. Diam kita. Tapi dia tutup aib sebab libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tu. Sebab tu kita nak faham. Suami isteri boleh hidup bahagia kerana apa? Meraihkan antara kita. Sebab tu kalau isteri yang hebat, bila suami bercakap, jangan balas, dengar aja. Suami yang hebat ialah pendengar yang baik. Abang nak jadi hebat, jadi pendengar. Sebab tu bila anak dapat keputusan, dia tunjuk siapa? Isteri ke suami? Dekat mak ayah. Adik-adik nak tanya, adik kalau dapat keputusan bagus katalah UPSR dulu, UPSR kan, 5A, nak tunjuk kat siapa? Mak ke ayah? Ayah kan? Hang biar betul. Pasal apa? Ayah tak marah. Ayah dapat 6E pun tak apa. Betul kan? Tunjuk kat ayah. Mak garang. Mak garang. Nampak sangat takut bini abang ni. Tapi kebanyakan adik-adik baju kuning tunjuk kat mak ke ayah? Kalau keputusan tunjuk kat siapa? Mak. Tunjuk kat mak. Selalu mak pergi ke ayah, 5A, dia pegang 5A, haram tengok pun tak. Betul tak? Cuba mak 5A. Tak ada. Tak bodoh macam Pak Hang juga kena. Masa mana dia nak hantar masa tu kan, dia kata tengok ni hebat anak aku ni, kan aku kan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita faham, tenang kita hidup dalam rumah tangga kan. Kadang-kadang kita jadi bos, tak faham anak buah. Saya nak bagi tahu, saya psikologi. Jangan ubah manusia. Tuan-tuan nak ubah diri, kita akan ubah orang. Tuan-tuan nak keluarga tuan-tuan baca Quran, kita kena baca Quran. Keluarga kita akan baca Quran. Tuan-tuan nak keluarga kita datang program ilmu, kita kena datang program ilmu. Keluarga kita akan datang. Saya nak anak saya hafal Quran, saya hafal Quran. Tapi dah tua dah. Saya hafal hari ni semuka, esok 3 muka lupa. Tapi alhamdulillah saya hafal jugalah. Anak saya 6 orang hafal Quran. Menantu pun hafal Quran. Sebab apa? Jangan ubah orang, ubah diri. Macam itulah tuan-tuan duduk dalam masyarakat. Tuan-tuan nak masyarakat kita macam mana? Kalau tuan-tuan nak cari perbezaan, maka bergaduhlah masyarakat kita kerana cari perbezaan. Tapi kalau tuan-tuan nak penyatuan, kita nak supaya pakat elok-elok. Alhamdulillah, tuan-tuan tahu tak? Bendahari datang jumpa saya. Dia nak satu muafakat yang baik. Mereka akan bubuh di atas ini ialah kapet. Kapet merah. Di atas ni tak ada kan? Ni tak ada lagi. Saya nak lancar itu. Kalau tuan-tuan rasa kapet ini, tuan-tuan bubuh, kita dapat pahala di akhirat. Walaupun dah jalan dah tabung. Tapi jalan sekali lagi. Kokotlah ada lebih kan? Saya pun nak masukkan juga. Mai. Saya nak lancarkan untuk buat kutipan ni, untuk kita bubuh kapet. Yang atas ni tak ada kapet lagi, yang warna merah sama di atas ni. Ada orang kutip ke macam mana? Ada? Abang, naik jalan sekali bang. Jalan kokotlah ada yang lebih. Tadi bubuh RM1 yang aku tengok, banyak RM1. RM1 kalau 100 baru RM400 Tolak juga, tolak dia tak bubuh. Dia kena pakai tu uncang tu kan, pergi ni semua jalan-jalan semua. Pokoklah ada yang nak buat lebih. Yang bos RM1 tambahlah 5 agak. Sebab tak rugi tuan-tuan. Sebab apa? Saya pernah baca khutbah dekat Padang Serai. Bukan Padang Serai, dekat Masjid Ulu Kelang. Masjid tu lebih kurang macam ni lah. Sama ya bentuk design lah. Rupanya aircon tak ada. Panas lah tuan-tuan. Saya sampai-sampai tu panas, takkan nak kata apa kan, panas. Pengusi tu beritahu, Assalamualaikum jamaah, kita hari ni nak kutip, nak buat kutipan sikit, nak pasang aircon. Saya masa masuk tu tuan-tuan, kebanyakan kereta yang parking tu BMW, Mercedes, macam-macam ada. Kira yang paling teruk pun Proton lah. Yang ni hebat-hebat. Saya kata, ya Allah, yang parking ni hebat-hebat, takkan tak boleh kutip nak buat apa aircon, buat aircon. Saya naik baca khutbah. Alhamdulillah, lepas ittaqullah. Tuan-tuan, khutbah saya jaga. Tak percaya, try panggil sekali. Tuan-tuan, saya
masjid ini punya besar, aircon pun tak ada kan. Di luar sana Mercedes, BMW macam-macam ada. Paling teruk pun Proton. Duit pun tuan-tuan tak bagi nak buat aircon. Apa tuan-tuan? Tuan-tuan try panggil sekali. Bila buat macam tu 20 minit aku tebah saya. Alhamdulillah, kutipan hari Jumaat tu 60,000. 60,000. Pengurusi tu datang, Ustaz, minggu depan datang lagi ya. Mampu tuan-tuan. Sebab tu bang, saya nak tanya, yang ada dekat kita tu bukan kita punya. Yang tuan-tuan bagilah yang kita punya. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak dalam ni yang kita punya? Kipas tu aku bagi. Ni kapet ni aku bagi. Kan? Tu jam tu aku bagi. Kalimah subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Tu aku yang letak. Maka jamin tuan-tuan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita berkira untuk Allah. Untuk diri kita, bukan main tuan-tuan. Saya sekarang ni sedang buat masjid. Masjid saya ada kubah. Kubah ni dari sini sampai sini 60 kaki. Kubah saja 470,000 kubah saja. Macam Andalusia, orang hantam saya macam-macam. Kata mubazir dah, dia orang tak pergi tengok kubah tu. Lebih kurang besar ni lah masjid tu. Alhamdulillah tuan-tuan, kebanyakan derma orang infak. Termasuk juga seorang hamba Allah tu, dia derma hampir gagak 100,000 orang Johor. Ni datang tengok-tengok, ya Allah, betul lah memang 100,000. Dia bagi tu puas hati tuan-tuan dengan 470,000. Sebab tu tuan-tuan, bagilah. Kerana apa? Tak rugi untuk agama Allah ni. Kerana bila ada orang datang rumah Allah sembahyang, dia dapat pahala. Pernah ada seorang budak, saya baca khutbah di Masjid Padang Serai. Saya sebut tentang sedekah. Saya kata masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang nafkah pada jalan Allah seperti mana satu biji benih tanam keluar 7 cabang. Daripada 7 cabang mi'atu habbah, 100 700. Hebatnya tuan-tuan. Mana ada pelaburan macam ni? RM1 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda jadi 1,400. 700 1,400. Bubuh RM1 1,400. Tuan-tuan, bubuh tadi RM5 ganda. Mana ada pelaburan macam tu? Tapi Allah janji untuk kita. Dan kita akan mati itu, mati nanti kita akan minta, ya Allah, aku nak bangun semula. Kenapa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Minta nak sedekah. Bukan nak semayang, bukan nak mengaji, bukan nak baca Quran. Minta fa asaddaqa. Aku nak sedekah ya Allah, kerana pahala sedekah tu besar. Saya sebut ketika khutbah. Budak tu naik motor. Umur dalam 20-an. Dia bawa RM5. Nak bubuh minyak motor. Nak bubuh tak bubuh, nak bubuh tak bubuh. Pahala besar ni. RM5 tak boleh tukar. Bubuh, ya Allah, minyak tak ada. Habis Jumaat semayang, dia pergi jumpa bendahari. Pakcik, ustaz baca khutbah semangat saya. Semangat sangat. Saya bawa RM5. Saya sebenarnya nak bubuh RM3 dia. Saya masuk RM5. Pakcik, minta balik RM2. Dia minta balik RM2. Minta balik. Pakcik tu nak buka tabung. Tak payah. Pakcik tu ambil lah RM2 bagi duit dia lah. Dia pergi bawa minyak. Masa tu minyak murah dah kan. Masa tu minyak, kita menang, minyak turun. Turun. Alhamdulillah tuan-tuan. Turun. Dia bawa. Rupanya dekat ujung tu ada apa, Econovan van Ford Econovan. Tuan-tuan, Ford Econovan ni dia kalau buka, bukan lawan jam. Buka ni ikut jam. Rupanya ikut jam, lawan jam lagi kunci. Pakcik tu duduk, apa ni kunci? Rupanya lagi kunci. Dia pomen. Dia pergi, pakcik, pasal baru ni tak boleh buka tayar pancit. Pakcik, Ford Econovan ni dia kena ikut jam. Jadi dia pun tak perak boleh buka. Dia pun ambil tayar spare pasang. Pakcik ni 3 jam dah. 3 jam dah buka tak boleh. Pakcik tu berbesar hati tuan-tuan. Dia seluk-seluk apa dalam poket tu dia bagi. Rupanya bagi 300. Terus budak tu telefon saya, Ustaz, silap Ustaz, RM5, minta balik RM2. Kalau tak minta RM500 Ustaz. Bang, kita masa tak yakin bang. Infak yunfik, kamu bagi dapat balik. Saya ni cerita saya.
Ni benda ni. Saya sampai KLIA. Sampai-sampai tu nak keluar lah. Ada seorang pakcik ni duduk atas kursi roda. Ada orang tolak. Dia tengok-tengok, "Ustaz!" Ada apa pakcik? "Saya minatlah ceramah Ustaz." Tengok, saya yang minat saya semua pakcik-pakcik yang tua-tua saja. Buat apa? Saya tengok YouTube Ustaz, pakcik tu. Saya kata, Alhamdulillah. Sembang. Dia keluar sampul. Nah Ustaz, dalam sampul tu, saya pun, pakcik tak payahlah. Dia duduk atas kursi roda. Tak payahlah pakcik, kan? Tak payahlah. Saya pun ingat dia mesti susah. Ambil lah Ustaz. Saya memang minat Ustaz nak bagi kat Ustaz ni. Saya pun, tak payahlah. Tak payah. Dia bubuh dalam. Dia kalau masuk dalam, jangan keluar dah. Kan? Dia bubuh. Takkan nak bagi balik. Dia, tak apalah. Saya pun jalan. Jumpa ada seorang makcik sapu sampah. "Ustaz!" Makcik pula yang minat saya. Hak muda-muda tak minat. "Ustaz!" Ada apa cik? "Saya minat ceramah Ustaz dalam YouTube." Saya pun terus ambil hak sampul tadi tu, bagi kat makcik tu nah. Saya tak tengok dah. Bagi. Makcik tu ambil. "Terima kasih Ustaz, terima kasih." Saya pun tunggulah. Nak ambil Grab. Tunggu. Makcik tadi lalu. "Ustaz, terima kasih." Dia pergi. Saya pun tak apalah. Tengok pula, lalu pula makcik tadi. "Ustaz, terima kasih." Wasan dia buka sampul tadi dalam tandas bah. Dia buka dalam tandas. Saya dalam hati, wasan sampul tu banyak dah wasan. Aku silap dah. Termenung saya. Silap dah ni. Tengok pakcik tu, dia orang tolak masuk dalam tandas. Yang tolak tu, saya pun pergi dekat yang tolak tu. Cik yang tolak tadi, pakcik tu kan masuk tandas. Ya. Duk tunggu kah? Ya. Pakcik tu siapa tu? Ustaz tak kenal kah? Saya ingat orang susah. Siapa pakcik tu? "Ustaz, dialah Tokek Nasi Kandar." Tokek Nasi Kandar. Dalam hati, silap dah sampul tu. Aku dah silap bagi dah. Rupa-rupanya tuan-tuan, itu bukan duit saya. Saya ambil bagi ke orang aja. Makcik tu sampai sebut macam ni, "Terima kasih Ustaz, terima kasih." Tu dia. Saya duduk Grab sampai nak pergi ceramah. Naik tu terus dia tu tengok, "Ustaz, nak pergi mana?" "Masjid Sendayan, ada forum." Tak apa Ustaz. Dia hantar tuan-tuan, kena bayar RM82. Dia kata, "Ustaz, sampai tak payah bayar. Hari ni saya nak dapat pahala. Free, RM82." Saya pun tak apalah. Habis ada seorang jumpa saya, "Ustaz, makan nanti jangan bagi tahu dekat masjid. Saya nak bawa kedai saya." Dia bawa kami semua ni pergi makan kedai tu. Makan western tu, yang daging apa? Daging yang turun wahyu daripada langit tu. Apa dia? Wahyu. Daripada langit tu tuan-tuan. Tuan-tuan makan daging bumi, saya langit tu. Wahyu. Turun wahyu tu, tengok. Letak daging tu cair, tak payah gigit. Harga berapa? 100 gram RM250. 100 gram. Saya makan, sedapnya. Tanya ni, daging apa? "Daging turun daripada langit Ustaz, wahyu." Saya kata, "Harga berapa?" 1,200 Ustaz. Saya pun takut nak makan. Tapi dah makan dah. Takut nak makan kan. 1,000 lebih makan. Lepas tu dah habis sembang, masjid pula tolak sampul. Jadi sampul jangan lupa tau malam ni. Tak bagi pun tak apa, aku tunggu. Macam melawak. Saya kaki melawak tuan-tuan kan. Tolak. Kita pun tak kata apa. Tuan-tuan balik naik kapal terbang. Rupa-rupanya tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ada pramugari emas. Dia tahu, "Ustaz, saya dah terdetik hati Ustaz nak baca tudung dengan ceramah Ustaz lah. Saya suka dengan ceramah Ustaz." Barulah ada pramugari yang berkenan aku. Saya pun duduk sampai. Ustaz duduk dekat mana? "Dekat Penang." "Saya orang Tanduk." "Kedah." "Ustaz, mak saya dah meninggal Ustaz." "Ustaz, saya nak bagi tahu kat Ustaz ni. Ustaz ada ayah tak?" Saya kata, "Ada." "Boleh tak kahwinkan mak Ustaz dengan ayah Ustaz?" Aku dalam hati, "Mak umur berapa?" 56.
Saya dalam hati, kenapalah hang kenan kat ayah aku, kenapa tak kenan kat aku? Aku 54 lebih kurang kan. Allahu Akbar. Ada macam tu tuan-tuan. Dia kata, ayah saya tak nak kahwin lah, tak nak kahwin lah. Tak apa ustaz, jadilah. Dia pun keluarlah satu sampul. Ustaz, yang ni ikhlas, saya bagi kat ustaz, ustaz jangan bagi kat siapa-siapa. Saya pun orang bagi para mugari gaji banyak, yang tu aku tak tolak, terus aku ambil. Aku dah ingat dah hari tadi ni. Tuan-tuan ingat dah pakcik tadi ni, takut saya lagi bagi ke orang tak terlepas. Balik-balik tuan-tuan, buka sampul lah. Buka-buka, ya Allah, saya kira balik, saya bagi kat makcik tadi tu duit orang lah. Infak yunfik, saya makan free, saya naik grade RM82, masjid bagi, para mugari bagi, hampir dekat 4,000 lebih. Saya kata, ya Allah, duit orang yang aku bagi, Tuhan balas macam tu. Bayang tengok, ini orang satu lagi datang sampai ke apa ni, aku suka saya kan. Ada panjang-panjang mata edit kat tuan-tuan kan. Saya kan tak suka kucing. Kucing datang rumah saya, kucing tu bunyi macam tu lah. Kucing rumah adik bunyi macam mana? Dah saya kucing hang bunyi apa? Yang tu kucing betina, ni kucing jantan. Saya tengok dia lapar tuan-tuan, saya pergi ambil sarding, saya bagi dia makan. Bagi makan binatang. Tuan-tuan, kita tolong orang, kita nak sesuatu daripada orang. Tolong binatang, pernah tak minta sesuatu? Bagi makan kucing, jangan lupa projek ni aku punya, tender ni aku punya, tak ada. Tuan-tuan bagi makan ikhlas tu. Kita bagi makan, dia pun mungkin dia sebut, alhamdulillah ustaz, laparnya boleh makan. Setiap hari pukul 1 dia sampai. Saya tengok dia ada bagi makan. Tuan-tuan, satu hari saya pergi sekolah, dia datang, saya tak ada. Dia cari saya kat sekolah. Sekolah saya lebih kurang dalam 300 meter lah. 300 meter. Tengok saya ada kat sekolah. Mungkin dia kata, Ustaz. Saya pergi ambil makanan budak, saya bagi kucing tu makan. Dia makan. Allahu Akbar. Mungkin dia lapar sangat. Ni bagi makan kucing ya. Tengok dalam akaun ada duit tuan-tuan. Rupa-rupanya dibayar oleh satu jabatan kerajaan. Yang saya buat kursus 4 tahun dah. Dia orang lupa. Jadi tuan-tuan, malam ni jangan buat lupa. 4 tahun dah tuan-tuan, baru transfer. Saya tengok, ya Allah, baru terfikir, ya Allah, aku bagi makan kucing tu, Allah murah rezeki aku. Bang, saya ada 26 orang anak yatim. Saya tanggung semua. Makan, tidur, semua saya tanggung. Alhamdulillah, sekarang saya ada 8 restoran. Saya ada 3 UAK Travel and Tours. Saya ada 1 kilang UAK Biz produk. Saya ada 5 company. Kerana apa? Jaga anak yatim 26 orang. Bang, tak bohong bang. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Ni, bagi lepas ni insya-Allah, kalau Isma nak telefon, saya nak cek tengok atas tu pasang kapet belum. Kalau tak pasang, taubat aku tak main. Jadi tuan-tuan dikasih rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, kita muafakat. Sesuatu kalau orang hebat sebut aja, dia akan terus buat. Dia tak akan fikir untuk agama ni, no problem. Insya-Allah itu namanya muafakat. Kita nak buat apa? Baru ni ada orang jumpa saya nak beli van jenazah. Saya pun masukkan dalam Instagram saya. Alhamdulillah, Instagram saya tak ramai, 1.1 juta ya follower. TikTok tak ramai juga, 1.3 million. Baru ni dia orang Johor kan nak buat apa tu, Ma'had Al-Ansar. Gunakan muka saya tembak dalam tu. Dalam masa 2 bulan tuan-tuan dapat 2 juta di Ma'had Tafiz Al-Ansar. Jadi banyaklah dia orang guna saya untuk jadi duta. Duta bukan dapat duit pun, saya tolong aja, tolong promote. Macam ni kan, nanti semua bagi buat elok-elok poster, kemudian buat akaun masjid lah, jangan buat akaun masjid. Jadi saya akan tembak, okey tuan-tuan, masjid daerah Sultan Idris Teluk Intan memerlu untuk memasangkan kapet, perlukan bantuan tuan-tuan. Saya akan tembak dalam ni, buat rakaman, insya-Allah orang akan bantu. Jadi tuan-tuan, sebab tu jangan ubah orang, ubah diri. Tuan-tuan ni dia apa dalam Teluk Intan ni, masyarakat kata aku nak supaya majlis ilmu, dia kena datang jangan panggil ustaz dia duduk luar. Dia pun kena minat majlis ilmu, orang akan datang for ilmu. Sebab tu tuan-tuan nak ubah siapa? Saya nak ubah bapa mentua saya.
Bapak mentua saya kan, mamak masa angkat nikah, uzawijuka amarallahu bihi min imsakin aw bil ma'ruf, aku nikahkan kau berwakil walikan daku dengan mas kahwin. Tengok, saya nak ubah orang, saya ubah diri, saya cium tangan dia, saya cium pipi dia, cot, dia kena saya tapak, kenapa teriak? Aku ada 13 orang anak, seorang pun tak pernah cium pipiku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Tu nama strategi. Sebab tu tuan-tuan, nak ubah orang, jangan ubah orang, ubah diri. Kita ubah orang. Saya nak ubah menantu saya, saya boleh tidur atas rebah menantu saya. Saya dah menantu 3 orang dah. Saya tidur sekali tu ya, lepas tu tak nak tidur dah. Tahu tak kenapa? Menantu saya mamak, bulu penuh. Aku geli tuan-tuan. Sebab tu ni. Sekarang ni tuan-tuan, cukup elok untuk kita bakar elok-elok. Tolakkan perbezaan. Banyak kita dah bergaduh bertahun-tahun dah. Sampai pening lah tuan-tuan. Kita banyak menyebabkan kita berpisah. Kan? Sebenarnya saya tengok kan, kita boleh merdeka kerana kita bersatu. Kita merdeka kerana boleh bersatu. Akhirnya merdeka. Kemudian kita merdeka 65 tahun dah tuan-tuan. 65 tahun dah. Kita dijajah 446 tahun dah. Kita dijajah. Cuba bayang kalau kita merdeka ni dah 500 tahun, kita boleh bina tamadun macam yang Firaun, macam dengan Mesopotamia di Iraq. Kita baru 65 tahun. Cuba tengok masjid kita, cantik macam ni. 65 lah. Kalau 500 tahun, tak tahulah tuan-tuan. Hebatnya orang Melayu ni, hebat tuan-tuan. Pernah menjadi orang Melayu yang duduk dalam kapal Inggeris, menjadi penunduk arah tanpa pakai kompas. Nama dia apa? Ali apa tak? Dan ada seorang yang hebat nama Ali Dadaboy, yang telah mewakafkan tanah untuk terbinanya akan tabung haji, bangunan tabung haji. Tuan-tuan tahu berapa aset yang dia derma? 125 juta. Dia mati tuan-tuan, rumah flat kecil je. Orang Melayu kita ni hebat tuan-tuan. Tapi kita tak rasa hebat kerana apa? Kita nak cari persengketaan. Kita berniaga kerana nak buat sihat, nak bagi jatuh. Tambah-tambah orang Perak ni kan, macam-macam. Orang Perak ni, kalau boleh sudahlah kan. Kalau ada gerai, siaplah. Saya buka 8 kedai restoran. Bangun pagi tengok duit siling penuh, duit siling. Hari tu ni pekerja saya kutip semua duit tu. Orang datang telefon, "Ustaz, kedai tak buka ke?" Kedai tak buka, sedangkan kedai buka. Dia dengki lah tuan-tuan. Duit siling. Kadang-kadang pergi-pergi beras kunyit penuh. Apa dengki apa ni? Rezeki bukan manusia bagi, Allah bagi. Kenapa dengki? Kamu membuat apa nama goreng pisang, yang ni pisang cheese, apa salahnya? Proton dengan Prodo tak bergaduh kan? Betul tak? Mercedes dengan Honda boleh jalan elok. Kita pisang cheese dengan pisang bergaduh, air menet dengan bergaduh. Untung pun RM50 dah pun. Sihir lebih pada tu lagi. Kenapa? Kita mencari perbezaan. Sebab tu alhamdulillah, saya haraplah kan tuan-tuan, pakcik-pakcik, nak cari perbezaan dalam ni pun ada. Cuba kita tengok siapa sini yang umurnya 30 tahun ke bawah, angkat tangan. 30 ke bawah, angkatlah. No. Alhamdulillah ramai. 30 40. 30 40. 40 50. 50 60. Nampak semua tepi dah. 60 70. Nampak lagi tepi, 70 80. Duduk atas kursi dah nampak. 80 90. Alhamdulillah di luar masjid, dalam kubur dah tuan-tuan. Nampak? Ini pun perbezaan. Kita ada perbezaan, tapi kenapa? Tengok yang tua, yang muda kita boleh raih dalam. Kerana kita menolak perbezaan itu, kita Melayu Islam. Fatihah yang sama, imam yang sama. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmat Allah. Nampak sangat dia suruh berhenti dah ni, nampak? Saya pun tak tahu apa yang bunyi. Hoi. Jadi dia tak bagi ceramah dah, nampak? Kat mana ni? Halo? Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup setakat itu. Semoga ada manfaat. 1 jam lebih dah. Dan saya menyerulah pada tuan-tuan AJK Masjid ataupun individu yang ada di sini, tuan-tuan pergi melawat Mahat Tahfiz saya. Mahat Tahfiz saya telah dibina dengan wakaf orang 8 ekar.
Mahatafi saya wakaf saja 4 juta tanah saja. Sekarang dibina dah lebih kurang 11 juta. Mahatafi tu ada dewan badminton ni seluas ini. Ada masjid seluas ini. Ada gelanggang futsal, ada kolam renang, ada chalet boleh duduk 300 orang. Ada kafe, ada kedai dobi. Ada, pergilah tengok macam-macam ada. Kolam renang saja lebar 100, lebar 40, panjang 100. Bawa tuan-tuan keluarga pergi tidur di sana. Dan boleh buat aktiviti ataupun telefon, kalau saya ada saya boleh bagi kuliah. Pergilah tengok, buka minda sikit. Macam masjid kan, kita buat nak tarik orang. Macam baru ni di Selangor, dia orang nak tarik anak muda macam mana? Lepas solat subuh, dia orang bagi apa? Duit belanja. Tuan-tuan nampak biasa RM5. Rupa-rupanya anak tu akan ingat 15 tahun akan datang. Saya ingat tuan-tuan, dulu saya pergi masjid, saya suka makan bubur kacang. Dia orang sedia bubur kacang tu. Rupanya dengan bubur kacang tu lah saya boleh jadi ingat rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bagi ingat adik-adik kita ni, anak-anak. Buat sesuatu yang boleh. Ada gelanggang futsal ke, jangan fikir masa kita. Kita dah umur dah lebih dah, macam saya 54 kan. Saya bukan senang, saya susah tuan-tuan. Susah, hidup susah. Kalau di kampung tu, kami ada nak pergi sekolah tu, ada satu ladang Cina tanam timun. Saya masa muda besar-besar ni, kami curi timun tu. Tak ada makan, susah tuan-tuan, curi. Sekarang ni baru ingat balik, ya Allah, aku curi timun tu. Rupanya toke Cina tu dah mati dah, tinggal cucu dah. Saya pergi dengan isteri saya. Hai apa ya? Lu punya latuk ada? Tulang mati lama. Wah dulu zaman lu punya latuk wah culi timun. Dia kata bukan lu saja culi, ramai lagi orang culi. Tapi wah punya latuk sulah halal. Latuk dia halal dah. Alhamdulillah saya jadi ustaz. Kalau tak halal mampus aku kan. Tu itu bukan senang, susah. Tapi tuan-tuan, Cina tu faham. Sebab apa orang susah zaman tu. Buah rambutan pun kami curi macam-macam tuan-tuan, susah. Tapi orang kampung tak marah zaman tu sebab kita tak ada rambutan, tak ada pergi ambil waktu malam kan. Tapi Alhamdulillah dia orang boleh duduk harmoni tuan-tuan. Boleh hebat lah. Jadi insyaAllah Teluk Intan ni bukan saja hebat, mereka juga ada bangunan yang sengit. Mana ada di tempat lain tuan-tuan kan, bangunan pun sengit nak runtuh dah, tapi tak runtuh-runtuh. Itu hebatnya Teluk Intan tuan-tuan. Kerana tuan-tuan lah yang memperkukuhkan bangunan tersebut. Kalau runtuh bangunan tu, memang tuan-tuan tak jaga. Dia takkan runtuh kan? Takkan runtuh no. Jadi insyaAllah kukuhkan, muafakat elok-elok. Jangan kita duk bergaduh. Sudahlah orang Melayu kita ni. InsyaAllah, maka itulah yang dikatakan keberkatan dalam hidup kita. Panjanglah saya urai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kalau siapa yang nak bantu saya, pergilah ke Mahatafi saya insyaAllah. Ataupun boleh masuk dalam Facebook UAK Biz. Ada 16 produk saya. Boleh beli dalam tu, macam-macam ada. Jadi terima kasih banyak-banyak. 2 rangkap pantun sebelum saya meninggalkan majlis ini. Pergi ke Dubai membeli meruku kakak di belakang. Bye-bye abang semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.